Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wa'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana syarah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang bermaksud, wahai sekalian orang beriman, idza nudiya, apabila dipanggil kamu, lis-salah, kepada salat, min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah sekalian kamu kepada mengingati Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi, susunan Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullah. Kitab ini mukhtasar Sahih At-Tirmidzi. Jadi hari ini kita bincang bab ke-25 muka surat 103. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Al-Marbawi dalam kitab ini, babu ma ja'a fi bid'il adhan, bab yang telah datang ia pada membincangkan permulaan disyariatkan azan. Dia tulis itu permulaan disyaratkan bang. Saya tak baca bang lah, takut nanti muslimat belakang dia pangpalang abang mana pula disyariatkan. Abang tu azan, ya. Baik, hadirin para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif, kata Syekh Marbawi, wa an Imam Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi an Abdullah bin Zaidin qala, lamma asbahna atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu birru'ya faqala inna hadhihi la ru'ya haqqun faqum ma'a Bilal fa innahu anda wa amaddu sawtan minka fa alqi alayhi ma qila laka wal yunadi bidzalika. Qala falamma sami'a Umar bin al-Khattab nidaa Bilal bis-salati kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu wa huwa yaqulu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq laqad ra'aytu mithla alladhi qala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd fadzalika athbat, atau kama qala hadithun hasanun sahih.
Daripada Abdullah bin Zaid katanya, tatkala datanglah waktu subuh kami, datanglah kami akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku khabarkan dia, yakni baginda Rasul, dengan mimpi. Maka sabdanya bahawasanya ini mimpi sebenar. Maka berdirilah engkau serta Bilal. Maka bahawasanya ia lebih tinggi dan lebih lanjut suara daripada engkau. Maka ajar olehmu atasnya, yakni atas Bilal, barang perkara yang dikata orang bagi engkau, yakni dalam mimpi itu. Dan hendaklah bang azan dengan demikian katanya. Maka tatkala didengar Umar bin Al-Khattab akan azan Bilal dengan sembahyang, keluarlah ia Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia Sayyidina Umar menghela kain lepasnya, padahal ia berkata, ya Rasulullah, seumpama itu yang dikatanya, demi Tuhan yang membangkitkan dikau dengan sebenar, demi sesungguhnya telah aku lihat seumpama, yakni lihat dalam mimpi, seumpama yang dikatanya, yang dilaungkan oleh Bilal itu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamd, maka bagi Tuhan segala puji, maka demikian itu lebih sabit asbat. Hadis hasan sahih. Wa anhu bihi an Ibni Umar qala kana al-muslimuna qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salawat wa laysa yunadi biha ahadun fatakallamu yawman fi dhalika faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan wa qala ba'duhum ittakhidhu qarnan mithla qarnil yahudi qala faqala Umar ala tab'athuna rajulan yunadi bis-salah qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanadi bis-salah. Hadisun hasanun sahih gharib. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, adalah segala orang Islam datang berpindah mereka itu ke Madinah, berkumpul mereka itu, maka mengira-ngira waktu mereka itu akan sembahyang, yakni menunggu-nunggu nak sembahyang, kira-kira dah masuk sembahyang, dan tiada menyeru bang dengannya oleh seorang. Maka bercakap-cakap mereka itu pada satu hari pada yang demikian itu, yakni bercakap, bermesyuarat, berbincang macam mana nak panggil orang untuk sembahyang. Maka kata setengah mereka itu, ambil olehmu sekalian tak kelucing. Maknanya ketuk lucing lah nak panggil orang sembahyang. Dan kata setengah mereka itu, ambil olehmu sekalian akan tentuang, seperti tentuang Yahudi. Tentuang ini kita panggil trompet, serunai. Katanya, maka kata Sayyidina Umar, mengapa tiada engkau sekalian suruh seorang lelaki menyeru dengan sembahyang? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Bilal, bangun engkau, maka seru olehmu dengan sembahyang. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi hadis ini bicara bagaimana berlaku peristiwa pensyariatan solat, pensyariatan azan berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum itu sahabat-sahabat ni tak tahu macam mana nak buat untuk menghimpunkan orang ramai bersembahyang. Dalam hadis ini nanti kita akan sebut macam mana sifat Bilal itu, mengapa yang bagaimana mimpi seorang sahabat yang disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif, kata Syekh Marbawi, ketahuilah kiranya ya saudaraku. Jadi Syekh Marbawi sebut i'lam, fa'lam, ambil maklum. Bermula makna bang
bang ataupun azan pada syarak ialah memberitahu masuk waktu sembahyang dengan beberapa lafaznya yang tertentu atas wajah yang makhsus. Jadi azan ini kalau bincang azan ataupun kita panggil bang ni sebenarnya nak ajak orang berjemaah ke masjid ke nak menandakan masuk waktu solat. Batu dibincangkan. Maka ada setengah menterjemahkan azan itu ialah menandakan masuk waktu solat. Ada setengahnya kata azan itu panggil orang bersolat. Batu kami ngaji pondok dulu, kalau Tok Guru ngajar tafsir lepas maghrib tu sampai pukul 9. Pukul 9 bawa azan. Kalau habis 9.30 bawa azan. Sebab kita fahamnya azan itu ialah nudia. Allah Taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah kan. Dan sesungguhnya telah sabit ia dengan kitab yakni Al-Quran dan sunnah yakni hadis. Maka nas Qur'annya firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, idza nudiya, apabila diseru. Nudiya itu maknanya dipanggil, lis-salah, panggil untuk sembahyang, min yaumil Jumu'ah, pada hari Jumaat. Situ datang kalimah ya, azan tu dipanggil sembahyang. Jadi kalau faham kita azan tu panggil sembahyang, maka boleh kalau kita lewatkan waktu Jumaat tu tak semesti masuk Zuhur terus Jumaat. Kalau setengah tempat tu dia azan 2 kali kan kita hari ni. Zaman Nabi dulu azan sekali je. Kenapa 2 kali azan? Alif. Zaman Sayyidina Osman dulu 2 kali azan Jumaat ni. Sebab di zaman Sayyidina Osman ni dikatakan orang dah ramai masuk Islam. Jadi zaman tu mikrofon pun tak ada. Jadi azan pertama tu masih berjual beli ni. Sedangkan Allah berfirman fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera pergi sembahyang, ingati Allah dan tinggalkan jual beli. Tapi masih sibuk lagi jual beli. Maka Sayyidina Osman anjurkan supaya azan pertama tu dilaungkan. Kalau masih jual beli, penguat kuasa akan suruh tutup dulu. Dah tutup, barulah diperintahkan azan kedua. Azan kedua itulah semasa khatib berada di atas mimbar. Masa khatib atas mimbar. Jadi zaman Rasulullah azan sekali azan zaman Nabi itu masa khatib dah ada atas mimbar dah. Azan. Jadi zaman Sayyidina Osman mula azan 2 kali itu. Maka itu ulama tu berbahas kalau orang kita azan 2 kali, yang mana yang disyariatkan? Azan pertama atau azan kedua? Sebab zaman Rasulullah azan sekali. Zaman Sayyidina Osman Jumaat tu azannya 2 kali. Maka setengah ulama faham azan pertama tu seru manusia datang ke masjid. Maka tak semesti masuk waktu. Ada mazhab tak masuk Zuhur lagi dah panggil orang azan. Ini berlaku di negara-negara Arab ni. Jadi kita azan masuk waktu pukul 1, pukul 12.30 azan dah. Kita pun pergilah tengok masa kosong lagi. Rupanya dia anggap azan pertama tu belum masuk waktu dan itu nak panggil orang datang dulu. Nanti dah datang, kira-kira pukul 1 tu dah masuk Zuhur umpamanya, dia tak segera azan, naik lanjut sikit baru azan. Kerana mereka faham azan pertama tu bukannya azan sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah untuk panggil orang sembahyang, panggil orang datang Jumaat. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau azan pertama tu masih berjual beli juga, hukumnya makruh. Tapi kalau azan kedua khatib atas mimbar masih berjual beli, hukumnya haram. Bagi orang yang wajib Jumaat haram.
Muslimat tak apalah, tu yang dia orang pergi pavilion. Dia orang Jumaat kat situ. Ya. Yang berniaga tu perempuan boleh. Kalau yang berniaga tu perempuan, yang membeli lelaki tetap juga haram. Itu namanya tipu daya. Tipu daya. Dia semua macam Yahudi Bani Israel dilarang tangkap ikan hari Sabtu. Dia pasang pukat hari Jumaat. Dia kurang itulah tipu daya. Itu kalau azan pertama masih jual beli haram makruh. Kalau azan kedua khatib atas mimbar masih berjual beli, bagi yang wajib Jumaat hukumnya haram. Kalau dah komat masih jual beli, kata orang Melaka haram. Tambah sikit. Dah komat jual beli lagi je, masih beli cendol dekat depan masjid dah. Orang Melaka tambah sikit je, haram jadah. Itu yang wajib Jumaat. Itu ulama tak kata saya tambah je lah. Sebab hari ni orang tak faham juga tu. Itu sebabnya dipanggil, dilarang kita tu jual beli tu. Banyak masjidnya masjid negara saya tengok khususnya. Mana Ustaz tahu? Saya lalu saya tahu lah. Mana Ustaz tahu dia beli masa khutbah tu? Jangan banyak tanya lah. Orang tahu lah. Kita ada spy-spy yang kat luar, muslimah ramai lah. Allah. Atas motor dia makan cendol tu dengan khutbah. Kena pula khutbah semangat, atas cendol takbir. Contoh. La ilaha illallah. Balik tajuk kita je. Jadi bincang kita tu, jadi azan tu nak panggil orang jemaah ke masuk waktu. Maka sebilangan ulama mengatakan azan itu nak beritahu masuk waktu. Nanti dalilnya mana pula? Dalilnya bila dah masuk maghrib nak buka puasa akan Bilal akan azan. Itu tanda masuk waktu. Zaman tu kan yang pandai babak ni semua Bilal semua pandai. Bab tu lah kita dah bincang dalam bab akan datang orang sembahyang subuh tu kan. Makan sahur. Nabi kata kalau Bilal azan, makan dan minum, sehingga azan Abdullah Umi Maktum berhenti. Sebab zaman tu azan 2 kali. Jadi bila Bilal azan tu orang masih makan. Hari ni orang salah baca hadis, Bilal azan pun masih makan. Itu Bilal dia Rabah yang Nabi sebut tu, bukan Bilal kampung korang. Nabi kata kalau Bilal azan, makan dan minum. Sehinggalah azan oleh Ibnu Umi Maktum. Sebab muazzin zaman Nabi 2 orang kan subuh tu. Jadi kalau sebelum subuh tu orang tahu dah bila dia rabah azan, maknanya belum masuk subuh lagi, orang tahu. Jadi azan kedua tu subuh, itu azan Ibnu Umi Maktum, orang tahu masuk waktu. Itu jadi tanda azan itu adalah tanda masuk waktu. Jadi mana satu yang betul ni? Dua-dua betul. Ya. Jadi ingat kita. Satu tempat lagi dahsyat, dia kata azan Bilal kita boleh makan sahur sehinggalah habis azan. Kalau itu suruh Bilal tu azan slow-slow ya. Agak 10 minit kau berhenti. Allahu Akbar. Allah panjang. Pasal nak makan sahur, Maggi tak bawa masak lah. Mana kira macam tu lah. Dia Bilal azan tu baik. Kalau begitu kata Syekh Marbawi dalam kitab ini, maka pada syarak azan ialah beritahu masuk waktu sembahyang. Tapi ada setengah pendapat kata azan panggil orang untuk bersembahyang. Sebab itu ada kalimah hayya 'alas solah. Jadi mana satu betul, dua betul. Jadi tempat saya dulu kita ngaji pondok, ya sekarang pun tempat saya kalau imam tu lebih imam pula, ustaz tu ngajar maghrib tu lebih pukul 9 azan. Orang kampung tak komplain, berani dia komplain dalam kau tak datang komplain pula ya. Dia orang tahu dah sekarang ni. Ni mesti ustaz lewat sikit. Tapi ada setengah tempat pula dia suruh ustaz berhenti dulu, dia azan, kemudiannya ustaz sambung lagi baru qomat. Sebab dia faham azan itu masuk waktu. Mana betul? Dua betul. Yang penting azan tu je.
Okey, baik. Itu cerita bab azan tadi. Mana dalilnya? Surah Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-shalah. Apabila diseru, seru itulah namanya seruan azan untuk solat. Dan nas hadisnya ialah sabda Nabi SAW, idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum. Idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila sampai waktu sembahyang fardu, maka hendaklah azan seorang daripada kamu, dari kalangan sekalian kamu itu. Jadi Nabi sebut dah idza hadarat, bila datang waktu solat. Tapi nanti tengok ada hadis yang lain pula, Nabi sebut pada sahabat, kalau kamu duduk di padang sebab kawan ni ternak kambing, kalau kamu ada di padang pun azan sebelum solat. Jadi azan tu nanti, satu, menandakan waktu solat. Kedua, azan tu sendiri disyariatkan bila kita nak solat. Cuma perintah tu adakah perintah wajib atau sunat? Itu bincang ni nanti ya. Baik. Jadi sunat ya kan, kita pegang sunat. Qala musannif rahimahullah, kata Syekh Marbawi lagi. Jadi yang kita nak cerita ni, bilakah berlakunya pensyariatan azan ini? Ya saudaraku, telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmizi. Hadis kejadian mula berada azan tadi, syariat azan, dengan katanya an Abdullah ibni Zaidin qala lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid katanya, tatkala berpagi-pagi kami, yakni awal-awal pagi, datanglah kami akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pagi kemudian daripada telah mesyuarat perkara azan, yakni bagaimana, macam mana nak beritahu orang tentang masuk waktu solat dan macam mana nak impunkan orang bersolat. Jadi malam tu mesyuarat. Sebab tu nanti Syekh Marbawi bawa tajuk, apakah mesyuarat itu satu pensyariatan? Jawapannya ya. Allah sebut wasyawirhum fil amr. Allah memuji orang yang bermesyuarat dalam urusan-urusan, apatah lagi urusan agama. Jadi macam mana nak panggil orang berjemaah, macam mana nak beritahu orang dah masuk waktu maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Jadi sahabat-sahabat ni, Rasulullah memang mengajak sahabat bermesyuarat, berbincang. Jadi tak dapat keputusan malam tu. Nanti dalam hadis yang akan datang bincang pula, ada yang cadang pukul gendang, ada yang cadang ketuk loceng, ada yang cadang dipanggil apa, tiup trompet, surnai macam Yahudi. Baik, semua tak setuju. Kerana prinsip Rasulullah SAW, kita ni jangan tiru orang. Kita ni mesti ada jati diri kita. Itu sifat Nabi yang mulia. Tak mau ikut orang, tak mau tiru orang. Ada tiup trompet, tiup ni, panggil orang ni. Ini macam Yahudi kan, tu. Ini macam cerita apa nama tu, Nujum 4 belalang tu. Kita berboleh kemenangan yang pertama kan tiup trompet kan. Macam tu lah trompet tu. Itu cara Yahudi panggil orang berhimpun. Tiup trompet dan tiup serunai tu. Ketuk loceng, itu cara Kristian Nasrani panggil orang berhimpun. Pukul gendang tu, itu cara agama lain. Jadi Rasulullah tak setuju cara-cara itu semua. Jadi tak dapat keputusan. Manakala telah pergi Abdullah bin Zaid kepada Nabi. Jadi ceritanya Abdullah bin Zaid malam tu bermimpi. Kisahnya disebutkan bagaimana dalam mimpi itu datang seorang lelaki atas kuda, bawa loceng, bawa trompet tadi. Jadi kata Abdullah, maukah kamu jualkan pada saya benda ni? Kata lelaki itu, nak buat apa? Kami nak panggil orang berhimpun. Kata laki-laki itu, mau tak kalau saya ajarkan satu ucapan yang lebih baik daripada kamu dok ketuk loceng ni, tiup trompet ni? Apa dia? Dia ajarkan Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Macamlah seruan azan tu, sampai habis. Kemudian laki-laki berkuda tu gerak jauh sikit,
Tak apa jauh, dia paling, dia kata nanti kalau nak sembahyang kamu sebut begini pula. Dia ajar qomat pula. Abdullah bin Zaid ni agaknya mimpi tu dia ingat. Itu namanya mislu falaqis subh. Sebab tu kata para ulama kita ni kalau nak tahu mimpi tu betul tak betul, pagi hari tu kita boleh ingat. Mimpi tu betul. Sebab tu saya tanya malam tadi tuan mimpi apa? Memang tak lupa. Itu menunjukkan mimpi kita tu mengapunya. Saya ingat satu malam tadi saya mimpi apa. Tapi saya tak boleh cerita, bahaya. Kata ulama-ulama, antara alamat mimpi itu betul ialah kita boleh ingat dia punya rentetan cerita. Itu antara. Dia ada 2-3 syarat dia. Nak tahu kalau mimpi itu betul tak betul. Pertama, kita ingat dengan jelas. Yang kedua, mimpi itu berulang-ulang. Malam pertama rasa macam mainan tidur. Malam kedua mimpi lagi, rupanya sama, cantik, lebih kurang macam siapa nama isteri Samsul. Astagfirullah, dah edah. Cot bukan Samsul ni, Samsul lain. Samsul ni. Jadi dia teringat bukan bini dia lah, adik dia. Adik perempuan bujang. Dengan malam kedua, malam ketiga, Sul, aku nak beritahu aku mimpi adik kau, Sul. Yang bujang tu lah, anak dara tu. Tu alamat tu memang nak betul tu. Tu contoh saya, dia ada 3-4 syarat dia, barulah kita boleh kata mimpi itu betul. Jadi sahabat dia mimpi jelas. Dia mimpi pagi tu dia jumpa Rasulullah SAW. Dia subuh-subuh ni, dan memang adat orang zaman hari tu bangun subuh ni awal. Sebelum subuh orang bangun dah dulu. Zaman kita dia lambat sikit ni. Dulu orang mula start kerja subuh. Lepas subuh tu dah start kerja ni. Ni kita ni banyak ikut cara barat tu yang kerja start kerja pukul 9, pukul 10 tak apalah. Kan tajuk lain pula kan. Jadi sahabat ni bangkit sebelum subuh, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung lagi. Fa akhbartuhu bi ru'ya, maka saya khabarkan akan baginda dengan mimpi itu. Dia diajar orang dalam mimpi itu ajarkan. Itu datang malaikat mengajar di dalam tidurnya. Apabila didengar Rasulullah SAW khabarnya itu mimpi sahabat ni tadi, dia dengar dengan jelas. Faqala inna hadhihi la ru'ya haqqun, bahawasanya ini adalah mimpi yang sebetulnya, ini mimpi yang benar, yakni bukanlah mimpi itu mimpi syaitan. Sebab itu Rasulullah pernah sebut mimpi kita ni sama ada dari Allah ataupun daripada syaitan. Jadi macam mana nak tahu mimpi itu mimpi syaitan, mimpi daripada Allah? Nabi sebut mimpi kita ni sama ada dari Allah ataupun daripada syaitan. Dia mimpi daripada syaitan ni kalau dalam bentuk-bentuk yang mengerikan, melihat binatang buas, itu memang syaitan lah. Biasanya kalau orang mimpi binatang buas ni, orang panggil ada sedikit gangguan. Kalau boleh berubat lah. Sebab takut nanti gangguan termelarat. Dan dia biasanya akan datang malam kedua, malam ketiga. Itu alamat lah. Dan nanti kalau bangkit tengok ada lebam-lebam, ni senyapnya macam ada je ni. Itu dia ada beberapa alamat dalam mimpi daripada gangguan syaitan. Kalau mimpi daripada Allah Ta'ala macam tu tak, tapi dia bentuk yang baik-baik. Bentuk baik-baik itu mimpi yang baik itu. Allah Rabbi. Tak apalah, ini cerita hadis ni tadi. Jadi Nabi kata inilah ru'ya haqqun, mimpi yang betul. Faqum, lalu sabda Nabi, faqum ma'a Bilal fa inhu anda wa amaddu sautan minka fa alqi alaihi ma qila laka wal yunadi bi dzalika. Lalu sabda Nabi, maka hendaklah bangun engkau ya Abdullah, bangun serta Bilal. Kerana bahawasanya Bilal itu lebih anda, maknanya suaranya lebih tinggi, ton dia, kuat suaranya. Wa amaddu, dan suaranya lebih lantang. Suaranya lanjut, suaranya daripada suara engkau. Di sini ulama ambil hukum macam mana orang nak jadi Bilal. Kenapa Abdullah yang mimpi? Nabi tak suruh Abdullah Zaid yang azan. Nabi kata bangun kamu dengan Bilal, kamu ajar dia.
maka hendaklah engkau ajar atasnya apa yang diajar orang bagi engkau dalam mimpi itu. Ajarkan kepada Bilal, dan mahulah azan dengan kuat suara dengan yang demikian. Lalu maka Abdullah bin Zaid pun menjunjung titah perintah Rasul dan mengajar Bilal azan. Qala, jadi ada Bilal azan. Itulah syariat azan berlaku tu. Ya. Qala falamma sami'a Umar bin Al-Khattab nida'a Bilal bisalati kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu. Kata Abdullah bin Zaid yang menceritakan hadis ini, maka manakala didengar oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab akan azan Bilal dengan azan solat itu, keluarlah ia Sayyidina Umar dengan segera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab rumah Sayyidina Umar ni dekat dengan masjid. Tuan-tuan hari ni pergi Mekah kan, tuan-tuan tahu mana rumah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Bakar? Tuan-tuan tengok tak hotel Zam-Zam yang tinggi, tower tinggi tu? Sebelah tu ada Hilton, tangga dia dua tu. Situlah duduknya. Hari ni dipanggil Jabal Umar. Tu dekat kat situ lah rumah Sayyidina Umar. Tuan-tuan yang kali ikut saya di umrah tau. Promosi bagi kita. Rumah Sayyidina Bakar, rumah Sayyidina Umar ni pergi 5-6 kali tak tahu apa barang dengan orang ni. Yang tahu rumah Abu Jahal. Pula dah. Rumah Abu Jahal dia tahu kan. Rumah Sayyidina Umar dia tak tahu. Kesian orang ni. Baik, mana tajuk? Jadi Sayyidina Umar dengar suara azan tu, menunjukkan kuatnya suara Bilal tu, sampai Sayyidina Umar boleh dengar. Bila Sayyidina Umar dengar, keluarlah ia dengan segera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ia menghela kain lepasnya dengan tiada sempang naikkan ke bahunya. Maknanya ikat kain itu. Tapi ini cerita ni di Madinah kan. Di Madinah Umar, jadi peristiwa itu berlaku di kota Madinah. Rumah Sayyidina Umar pun dekat sekitar situ juga. Baik. Kemudiannya hendak berkhabar. Kenapa Sayyidina Umar segera, orang panggil macam tak sempat-sempatlah nak pakai dipanggil kain tutup badan tu semua, nak jumpa Nabi. Sebab Sayyidina Umar nak khabarkan azan yang diazankan oleh Bilal itu bertentangan, maknanya bersepakat dengan barang azan yang dilihatnya dalam mimpinya juga. Itu antara alamat mimpi benar ni tuan-tuan. Kita mimpi, orang mimpi sama. Mat, aku mimpi jumpa adik kau dalam adik kau perempuan tuan. Kena patut ulah mat aku. Kata Muhammad, aku kau mimpi sama. Kita ni IPA nampak. Iya, tuan-tuan, alamat mimpi tu betul tuan. Kalau tuan-tuan ada mimpi tu beritahu. Saya nak beritahu tak mimpi pula adik si adik ni. Tak mimpi. Tak pula. Okey, itu contoh tuan. Jadi Sayyidina Umar memang mimpi bersama juga. Wa huwa yaqul, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq laqad ra'aitu mithla alladhi qala. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, demi Tuhan yang membangkitkan Tuhan dengan sebenarnya menjadi rasulnya, sesungguhnya telah hamba saya lihat dalam mimpi seumpama yang diazankan oleh Bilal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamd fadzalika athbat. Apabila didengar oleh baginda akan perkataan Sayyidina Umar, maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Maka yang demikian mimpi dua orang yang bersetentang ni, yang sepakat ini sabit, maknanya ini memang benda yang sabit daripada Allah dan lebih menunjukkan atas kebenaran itu. Sebab bukan seorang yang mimpi, dua orang yang mimpi. Jadi di sinilah berlakunya pensyariatan azan. Ini sejarah dia supaya kita ingat bahawa nak disyariatkan azan tu sahabat bermesyuarat sinilah Syekh Marbawi bincang mesyuarat itu adakah perintah syarak ataupun ianya sunnah mulia ataupun ianya adat budaya. Jawapannya sunnah mulia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wasyawirhum fil amri. Baik.
Yang ada kitab buka Musab 108. Kita tengok ada macam mana sifat orang yang nak azan ini, supaya boleh kita lihat, ambil istifadah daripada hadis ini. Bukan hadis yang dibincang saja begitu, tapi ada faedah dia. 129. Tukang azan dan sifatnya yang dituntut syarak. Kerana dalam hadis tu Abdullah bin Zaid yang mimpi, tapi Nabi kata kum ma'a Bilal, bangun kamu dengan Bilal. Sebab Bilal tu suara dia lebih kuat. Ya saudaraku, bukankah dalam hadis itu Nabi SAW menyuruh Sayyidina Bilal bang, kerana ia lebih tinggi suara dan lanjut daripada suara Abdullah bin Zaid. Kata Imam Nawawi, maka diambil dalil daripada hadis ini akan sunat keadaan tukang azan itu, muazzin tu kita panggil hari ini Bilal, tinggi suara dan elok suara, dan inilah yang diittifaq ulama, ittifaq sepakat ulama. Sebab orang nak azan ni cari suara yang bagus-bagus. Jadi orang dengar pun suaranya mestilah kuat, suaranya pun mestilah elok. Ini dengar macam nak runtuh rumah kita tu. Buluh betung, buluh kira dia bunyi. Ini macam bukan buluh perindu je, macam buluh yang pecah. Ini bukan mengata tuan-tuan, bagi tahu. Kita nak jadi muazzin ni kena training, kecuali orang yang berbakat. Sebab tu mengapa Allah pilih Sayyidina Bilal, ini pilihan Allah. Ya, dan Bilal memang rupanya orang Bilal ni kan, dia termasuk 3 laki-laki yang tidak cerah kulitnya tapi mulia di sisi Allah kan. Tuan-tuan ingat 3 laki-laki itu? Cuba jawab dalam hati 5 saat dari sekarang. Soal tamu Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Yang kedua, dalam kisah Rasulullah sembahyang atas jenazah Raja Habsyah, digelar Najasyi. Mulianya sampai Najasyi duduk ke Habsyah Ethiopia, Rasulullah duduk di Madinah. Sampai berita, siapa yang sampaikan? Pada Rasulullah wafat Najasyi, Nabi panggil sahabat sembahyang jenazah ghaib. Padahal Nabi tak pernah buat sembahyang ghaib, sembahyang jenazah ghaib ni. Dan ramai yang meninggal, tapi itulah kali pertama Nabi sembahyang ghaib, dan itulah kali pertama dan akhir. Tuan-tuan nampak tak mulianya Najasyi tu? 2. Yang 3 siapa dia? Disebut dalam Quran namanya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Surah Luqman tu orangnya tak celah, ya, tapi mulia. Sayyidina Bilal ni balik Isra Mi'raj, Nabi tanya, apa amal kamu? Saya mendengar dufal naqlin, suara hentakan duf ni, tu duf, bunyi naqlin tapak, bunyi kasut Bilal dalam syurga. Mulianya saya Bilal ya. Dan itulah kelebihan orang berkulit hitam. Memang kulit hitam ni suara bagus-bagus. Tuan-tuan tengok artis antarabangsa, siapa dia? Michael Jackson, Whitney Houston. Kalau saya sebutkan tuan-tuan tenang kan? Semua kita. Dan orang yang kulit hitam ni suara dia bagus, betul tak? Orang kulit hitam suara dia bagus. Dan rupanya nak suara bagus ni kulit hitam, kedua bibir tebal. Tak percaya? Cuba tengok Neng Baizura. Sekian dimaklumkan. Jadi moral of the lesson, tebalkan bibir. Tapi sekolah saya berhati orang bibir tebal memang suara bagus. Dan stamina orang kulit hitam ni kuat. Oh, kita dilawan saya stamina kulit hitam ni. Saya kawan dengan orang Afrika, memang tahu lah, oh stamina dia. Allah Rabbi. Mana tajuk saya? Tenang nak sebut. Baik itu muazzin Nabi 4 orang kan disebutkan. Muazzin Nabi 4 orang, 2 di Mekah, 2 di Madinah. Di Madinah tu Sayyidina Bilal bin Rabah dengan Sayyidina Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Baik. Tapi yang popular orang panggil Bilal, sampai di Bilal. Itu cerita syariat azan. Baik. Hadis 1-2-1-0. Katiman maka diambil di sinilah ittifaq ulama, orang nak jadi muazzin ni suara mesti elok, suara bagus ya, suaranya kuat. 1-3-0
tukang azan elok suara minta rezeki apa hukumnya? Maka kata Imam Nawawi telah berkata, ashabuna ulama kita Syafi'i, maka jikalau kita dapati tukang yang azan elok suara tetapi menuntut akan banknya itu rezeki, dan didapati tukang azan yang tiada elok suara tetapi bang ia dengan suka hati sukarela, maka yang mana dari keduanya kita ambil? Al-jawab, padanya ada dua pendapat, dua wajah. Yang asah daripada keduanya diambil yang elok suara, diambil muazzin elok suara serta diberi rezeki, bayar upah dia. Inilah kaul Ibnu Syuraih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini menjawab apa yang terbuku di hati tuan-tuan. Ini semua penonggang agama. Ini azan ni semua nak duit. Pastu suang orang azan naik macam dia bunyi. Ya tuan-tuan dengan tuan-tuan, tuan ingat azan ni senang. Saya pernah dengar orang azan, nak sangat azan. Sekali dia azan tuan-tuan, Allah. Kami ngaji pondok dulu, satu mu'allab tu Chinese. Dia masuk Islam, apa? Tapi dia nak azan. Tok Guru tahu? Tok Guru, dia azan lagu Cina je. Saya nak lagukan pun tak berhenti. Bila lagu Cina, Allah. Tahu kan ada lenggok Cina. Kita orang nandut kalau dia azan. Dia nak azan sangat je. Lagu opera tu saya tak lupa. Sungguh, bukan saya bohong. Allah, sebab azan ni kena orang juga yang betul-betul azan. Satu hari tempat saya juga azan style lagu India. Asyhadu la ilaha illallah. Pening kita Syekh. Nah, style India pula azan. Asyhadu la ilaha illallah. Saya pergi masjid India, elok pula dia azan baca Arab. Melayu azan macam India pula. Marah kita Syekh, bukan marah lah. Dia betul-betul lah bunyi itu. Azan kena ada juga Syekh. Kemudian orang komat pun. Ingat senang pun kan ya, kena berlatih. Sekali dia komat, ini kisah benar ni. Dia kata apa dia? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kakak mati salah, kakak mati salah. Saya kata kalau semua mati salah, siapa mati betul? Sungguh tuan-tuan, dia komat tu kita juga betul. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia bukan falah Syekh. Falah. Falah pula itu Melayu falah tu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kakak mati salah, kakak mati salah. Mati salah. Pasal kau mati betul? Nak sangat azan, nak sangat komat, bunyi tak putih. Itu kena belajar. Ya, itu moral of the lesson, belajar. Jadi sebab tu Nabi kata qum ma'a Bilal, suruh kamu berdiri dengan Bilal. Itulah jadilah Bilal orangnya yang ikhlas. Sebab itu tuan-tuan ya, takjubnya Bilal ni, ikhlasnya Bilal tuan-tuan. Bilal azan di bumi, didengar makhluk di langit. Satu hari ada sahabat ni minta, orang pujuk dia kata suara kau bagus, cuba kau minta dengan Rasulullah azan sekali. Dia minta, Nabi kata Bilal dah ada. Dia pujuk Nabi. Satu hari diizinkan dia azan. Turun malaikat di langit, kami tak mendengar azan pagi tadi. Rupanya makhluk di langit tu mendengar suara Bilal sampai ke atas. Sebab tu mulianya Bilal ni, tak kira Bilal bin Rabah ke Bilal ni, kalau dia ikhlas tuan-tuan, besok Nabi kata apa? Besok Bilal ni sejauh siapa yang mendengar suaranya menjadi saksi di akhirat besok. Sebab tuan-tuan berebut jadi Bilal. Berebut jadi Bilal. Tapi dengan syarat Bilal di tempat tuan-tuan tidak ada Bilal yang khusus. Kalau dah ada Bilal khusus, kita tak boleh rampas puasa. Jangan tumbuk pula. Sebab itu nanti masuk bab bagaimana kita disuruh berebut untuk azan. Tapi dengan syarat tak ada muazzin di tempat kita tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bagaimana berlakunya pensyariatan azan ini dan mesyuarat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan salam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.